Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan limpah kurnia-Nya, dengan ruang dan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat pada hari ini bersama-sama untuk mendalami ilmu geografi. Ilmu geografi ini adalah sedikit daripada ilmu yang dimiliki oleh Allah. Jadi marilah kita sama-sama panjatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah karena diberikan peluang. Peluang ini tidak datang berkali-kali. Okey, tahniah cikgu ucapkan kepada kamu semua kerana memilih subjek geografi sebagai subjek elektif kamu. Dan pada hari ini, cikgu adakan satu program khas, iaitu belajar bersama cikgu MHK. Okey, hari ini kita akan belajar geografi tingkatan 4. Dan untuk kamu, di tingkatan 4 akan menggunakan DSKP baru ataupun silibus baru KSSM. Berbeza dengan yang sebelumnya KBSM. Dan dalam silibus KSSM ini, bab pertama dalam KSSM adalah kemahiran geografi. Dan hari ini kita akan belajar satu tajuk yang amat mudah, yaitu arah dan kedudukan dalam peta topografi. Cikgu percaya kamu masih ingat bila cikgu bawakan tajuk ini nanti, kamu boleh imbas kembali pembelajaran kamu di tingkatan 1, di tingkatan 2, di tingkatan 3. Ini kita akan belajar semula di tingkatan 4. Ingat pesan cikgu di tingkatan 1 dulu, di tingkatan 2 dulu, di tingkatan 3 dulu. Apa yang kita belajar di tingkatan 1, 2, dan 3, bila kita mengambil geografi sebagai subjek elektif, di tingkatan 5, di SPM, kita akan jumpa balik. Masih ingat kamu? Masih ingat kan? Okey, jadi hari ini kita akan belajar arah dan kedudukan dalam peta topografi. Okey, hari ini kita hanya fokus 2 objektif. Oleh kerana ini kelas pertama kita bersama Cikgu MHK, kita fokus 2 subtopik. Yang pertama, mengenal pasti 8 arah mata angin utama. Yang kedua, kita akan menentukan arah sesuatu lokasi dalam peta topografi. Okey, sebelum kita belajar, cikgu mahu kamu bersedia dengan pen, kertas, pensel untuk kamu menulis. Sediakanlah sedikit buku catatan. Okey, buku catatan. Tulis di sana. Nama Sipulan bin Sipulan. Mata pelajaran geografi. Nama guru mata pelajaran Cikgu MHK. Okey? Dan bersama-sama kita belajar bersama-sama. Cikgu pun belajar, kamu pun belajar. Makin kita belajar, makin banyak ilmu yang kita timba. Okey, ready? 1, 2, 3. Mari kita lihat. Okey, bab pertama dalam kemahiran geografi. Arah dan kedudukan dalam peta. Okey. Kemahiran. Kita lihat induksi bab. Kemahiran menentukan arah dan kedudukan dalam peta topografi sangat berguna semasa membuat ekspedisi seperti mendaki bukit, gunung dan menjelajah hutan. Ataupun kita berada di tempat yang baru. Di zaman moden ini kita ada Google Maps, kita ada Waze dan sebagainya yang telah didigitalkan. Tapi semua itu asasnya adalah arah. Dan kita kena belajar asas ini. Okey? Kemahiran ini juga membantu perjalanan kita lebih selamat dan mudah mencari lokasi-lokasi. Okey. Apa yang akan kita pelajari? Sudah cikgu sebutkan tadi. Okey, kita lihat seterusnya. Kita akan pelajari 2. Mengenal pasti 8 arah mata angin. Yang kedua, kita akan menentukan arah sesuatu lokasi dalam peta topografi. Kita fokuskan ini dahulu pada hari ini, pada video ini. Yang 2 itu kita buat pada kelas berikutnya di video yang seterusnya. Okey anak-anak, mari kita lihat eksplorasi bab
1.1, 1.2. Perhatikan saja secara umum, imbas kembali apa yang sudah kamu belajar di tingkatan 1, 2, dan 3. 1.1 dan 1.2. Ini sejenak. Ini saja kita kenal pasti. Cikgu highlight dulu. Ini saja. Oke. 1.1. Nampak atau tidak? Kita besarkan sedikit. Terlebih besar. Besarkan lagi supaya kamu jelas. Oke. Ini maksud ataupun penerangan 8 arah mata angin utama. Kita highlight. Arah dapat menunjukkan kedudukan sesuatu lokasi dari sesuatu lokasi yang lain. Arah sesuatu lokasi dapat ditentukan menggunakan arah mata angin. Cikgu ulang, arah mata angin. Terdapat 4. Okey, terdapat 4 arah mata angin utama dan 4 lagi arah mata angin perantaraan. Ini. Okey, ada 2. Kita highlight lagi dia. Supaya kamu ingat, cikgu ulang-ulang balik ni supaya kamu ingat. Pembelajaran ini adalah proses yang berulang. Jadi kita kena ulang. Baru kita cepat faham dan kita ingat. Okey. Arah mata angin utama ada 4. Perhatikan gambar rajah ataupun gambar rajah yang berwarna merah ini. Berwarna merah. Ini. Okey. Utara, timur, selatan, barat. Ini. Bermula dari utara. Utara, dia menuju ke atas. Sentiasa menuju ke atas. Kalau kamu lihat peta topografi, ada arah mata angin, ada simbol arah mata angin menunjuk ke atas, itu adalah arah utara. Ingat. Kemudian ke kanan buku adalah arah timur. Matahari terbit di mana? Di timur. Negara paling timur, Jepun. Sebab apa? Sebab Jepun menerima matahari yang paling awal di dunia. Ingat. Lepas timur kita ada selatan di bawah. Selatan dan utara dia bertentangan. Manakala barat dan timur pun dia bertentangan. Ingat nih susunan yang tepat. Utara, timur, selatan, dan barat. Ini tidak akan berubah kedudukannya. Memang begitulah itu. Kamu kena ingat. Okey. Manakala arah mata angin perantaraan pula. Kita ada timur laut, tenggara, barat daya, barat laut. Okey. Timur laut. Kita lihat yang pertama. Timur laut. Kita highlight. Okey. Ini yang pertama timur laut. Dia adalah arah mata angin perantaraan antara utara dan timur. Dia berada di tengah-tengah. Okey, yang kedua, tenggara. Nih, tenggara ini, dia adalah mata angin perantaraan antara timur dan selatan. Seterusnya, barat daya, mata angin perantaraan antara selatan dan barat. Dan yang terakhir, barat laut. Adalah arah mata angin antara barat dengan utara. Okey, cara mudah untuk mengingat arah mata angin perantaraan ini, kamu perhatikan huruf L. Di sini pun sama huruf L. Ini tips untuk mengingat arah mata angin perantaraan. L ini dia sentiasa selari. Dia sentiasa begini, selari. Dia tidak akan bertukar di bawah atau begini. Dia selari. Okey. Kalau di sebelah barat laut, di sebelah kiri barat laut, di sebelah kanan semestinya apa dia? Timur laut. Jadi kamu sudah kenal pasti 2 arah mata angin perantaraan kedudukan yang betul. Barat laut dan timur laut. Begitu juga sebaliknya. Kalau di kanan sudah timur laut, di sebelah kirinya apa? Barat laut. Mudah kan? Kemudian barulah di bawah dia barat daya dan tenggara.
Okey, cikgu mau kamu hafal ini. Cikgu mau kamu ingat ini, arah mata angin utama ini. Penting untuk kamu ingat. Sebab ini adalah dia punya key point dalam menjawab kemahiran geografi. Sebab dalam semua peta topografi yang ada di Malaysia ke, di dunia ke, dalam semua peta topografi, simbol arah mata angin ini ada. Jadi kalau kamu tidak dapat kenal pasti simbol arah mata angin dengan betul, maka kamu akan salah membaca peta topografi ataupun apa-apa saja peta. Jadi kamu kena kuasai 8 arah mata angin ini. Kamu kena ingat, tidak boleh tidak. Kamu kena ingat. Okey, ini latihan. Ini latihan kamu buat nanti selepas habis PDP ini. Selepas habis kamu tonton video ini, kamu lukis simbol begini, kamu buat balik. Kalau lepas tengok video nanti, alah cikgu, saya lupa. Okey, kamu ulang balik tengok video ini, cek balik. Akan ada ini. Dan cikgu akan share nanti dalam grup kelas kamu. Gambar aja ini cikgu akan share dalam grup kelas kamu untuk kamu jawab. Okey anak-anak, boleh kita teruskan? Okey, kita okey dalam buku teks ini kita ada nilai dan etika, cikgu bacakan sedikit. Okey, untuk perkongsian kita. Kita patut berbangga kerana mempunyai pasukan penyelamat yang mahir dalam ilmu membaca peta. Tengok. Pasukan penyelamat kita mahir dalam ilmu membaca peta. Seperti pasukan penyelamat dan mencari menyelamat khas Malaysia ataupun Special Malaysia Disaster Assistance and Rescue Team, SMART. Okey, tengok kepentingan dia. Ini bomba ni, SMART. Okey, setakat ini ada soalan anak-anak? Setakat ini ada soalan? Kalau ada soalan nanti boleh chat cikgu di WhatsApp cikgu, di WhatsApp grup kita, ataupun kamu chat cikgu-cikgu kamu yang mengajar kamu nanti ya. So, cikgu akan share ini kepada semua. Kita berbagi-bagi ilmu supaya semua memahami ilmu. Okay, next. Okay, tadi kita belajar kita sudah belajar untuk menentukan 8 arah mata angin utama. Cikgu percaya kita sudah berjaya mencapai objektif yang pertama, yaitu mengenal pasti 8 arah mata angin utama. Okay, sekarang kita pergi kepada objektif yang kedua. Menentukan arah sesuatu lokasi dalam peta topografi. Okey, cikgu bawakan step by step. Semua ni ada dalam buku teks. Tidak perlu risau. Cikgu akan kongsikan buku teks secara maya dengan kamu nanti di grup kamu. Semua akan dapat nanti. Tinggal kamu download, simpan dalam telefon kamu ataupun dalam komputer kamu. Okey, peta topografi ialah peta yang menggambarkan ciri-ciri geografi, iaitu ciri fizikal dan ciri budaya. Berpandukan ciri-ciri tersebut, kita dapat menentukan arah satu lokasi ke satu lokasi yang lain dalam peta topografi. Okey, berikut adalah langkah-langkah untuk menentukan arah titik X dan titik Y dalam peta 1.1 ringlet. Okey, 1.1 ringlet. Okey, cikgu akan besarkan lagi supaya kita jelas kita jelas. Okey, gambar ni ada blur sikit. Okey, ini titik X. Ini X, titik dia berada di atas. Ini Y, titik dia berada di sini, stesen trigonometri. Ini titik dia. Okey, dalam kita menentukan, langkah pertama adalah kita tandakan lokasi X dan Y. Ini, kita sudah tanda awal. Sekarang kita pergi ke langkah yang kedua, gambar aja di sebelah dia. Buat satu garisan lurus, guna pembaris. Okey, ingat, guna pembaris. Jangan kamu freehand, guna pembaris. Lukis garisan lurus di antara titik X dan Y. Mesti bersambung antara dua titik tersebut. Okey, faham? Cikgu harap kamu faham. Kita langkah demi langkah. Kalau tidak faham nanti ulang balik video ini sampai kamu faham. Okey, langkah ketiga, tentukan arah mata angin dari titik Y. Okey, kerana titik Y merupakan titik rujukan. Okey, ini
Tentukan arah mata angin dari titik Y. Kamu lukiskan 8 arah mata angin itu di titik Y. Begini. Oke. Begini ya, di sini nih. Tengok mouse juga nih. Begini. Dan langkah yang terakhir, arah titik X dari titik Y. Ayat ini, baca betul-betul. Arah titik X dari titik Y. Dua highlight satu saja. Ialah arah barat laut. Dia berada di atas sini. Nih. Dia berada di sini, barat laut. Arah titik X dari Y. Ingat perkataan dari ya. Barat perkataan dari titik Y. Ini merujuk kepada perkataan dari ini merujuk titik Y adalah titik rujukan. Kamu kena tentukan titik rujukan. Oke. Boleh? Oke, skala peta 1/50.000 1 cm mewakili 0,5 kilometer. Oke. Ini petunjuk. Oke, sekarang mari kita buat. Tadi begitu yang dibuat contoh yang diberikan oleh buku. Sekarang kita buat satu contoh soalan di sini. Oke, kita buat satu contoh soalan. Nyatakan arah tangki air dari titik Y. Oke, nyatakan arah tangki air dari titik Y. Sekarang kita lihat mana titik Y. Titik Y berada di sini. Oke, ini titik Y. Tangki air mana? Oke, tengok, kita lihat petunjuk. Tangki air titik biru bulat. Mana tuh biru bulat? Biru bulat berada di sini. Oke. Buat satu garisan lurus. Nanti kamu buat satu garisan lurus. Seperti gambar rajah di langkah 2. Dan akhirnya kita akan dapat. Begini. Garisan lurus. Rasa-rasa kamu tangki air berada di arah mana Y? Di arah mana Y? Di arah timur. Di arah timur laut Y. Oke? Kita lihat yang kedua. Nyatakan arah jambatan batu di Tasik Sultan Abu Bakar dari. Cikgu lupa ingatkan kamu tadi perkataan dari. Dari titik X. Ini maksudnya titik X menjadi titik rujukan. Kamu kena tentukan arah dari titik X. Bukannya dari jambatan batu. Begitu juga soalan nomor 1 tadi. Maafkan cikgu, tertinggal. Kita mencari arah tangki air. Dari key point dia. Titik Y adalah titik rujukan. Oke, sekarang kita lihat soalan nomor 2. Jambatan batu. Kita lihat simbol petunjuk jambatan begini. Kita cari di sini. Kita besarkan sedikit. Di sini. Ini jambatan. Dari titik X. Dia bilang dari titik X. Titik X berada di atas. Buat satu garisan lurus antara titik X dengan jambatan. Dia akan dapat, nanti kamu akan dapat begini. Kamu akan dapat di sini. Dari titik X, ini dari titik X atas ini lurus pergi jambatan. Buatkan arah mata angin di titik X. Cikgu tidak dapat lukis sebab peralatan cikgu belum ada lagi. Kita anggap saja kamu sudah buat arah mata angin di titik X macam ini, tapi di titik X, bukan di titik Y, di titik X. Oke, jadi arah mata angin jambatan dari titik X adalah arah tenggara. Oke, arah tenggara. Paham? Dia sini tuh, Kita ulang balik sini. Ini titik X, ini jambatan. Kita lukiskan arah mata angin. Utara, timur, selatan, barat, timur laut, tenggara, barat daya, barat laut. Di bawah sini. Maksudnya
Arahnya adalah arah tenggara. Jambatan berada di arah tenggara titik X. Itu contoh jawaban lah. Macam-macam ayat boleh kita buat. Oke anak-anak. Kita sudah belajar dua. Menentukan arah sesuatu lokasi dalam peta topografi yang baru kita belajar tadi. Dan di awal tadi kita belajar mengenal pasti 8 arah mata angin utama. Oke. Sekarang kita pergi kepada latihan. Oke. Latihan ini cikgu akan bagi juga di buku di grup kamu nanti. Oke, tapi kalau dalam buku teks kamu lihat muka surat ini. Terlebih lah pula dia. Muka surat 13. Muka surat 13, sila jawab soalan 1, 2 dan 3 sahaja. Soalan 1, soalan 2, soalan 3 sahaja dan latihan 8 arah mata angin utama yang tadi. Cikgu akan share nanti di grup kelas kamu. Dua tugasan ini juga cikgu akan share. Dan kalau kamu tidak faham, boleh tanya cikgu. Kalau segan mau tanya cikgu, kamu boleh tengok video ini berulang-ulang. InsyaAllah kamu akan faham. Cikgu rasa penerangan cikgu sudah cukup jelas. Dan untuk kamu memahaminya, kamu hanya perlu mengulang lihat. Tidak faham? Ulang semula. Okey anak-anak. Kita sudah berjaya belajar. Cikgu sudah menyampaikan pelajaran kepada kamu. Sekarang terpulang kepada kamu untuk belajar. Dan cikgu ucapkan terima kasih kepada kamu kerana telah menonton video cikgu. Dan jangan lupa buat latihan yang cikgu berikan. Dan buat sedikit nota kaki di latihan kamu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa buat latihan yang cikgu berikan. Bye.